Okay, so kita kembali bersiaran. Kita tengok balik share, kita tengok peringkat-peringkat secara lebih detail lah berkaitan dengan analisis data. Okay, kalau tadi proses menganalisis data merupakan 3 peringkat yang general tadilah. Okay, penyaringan data, penyaringan data, apa lagi? Saya pun dah lost dah. Okay, macam ada 3 peringkat tadi. Okay, penyaringan data, persembahan data dan juga penulisan kesimpulan atau verifikasi. Okay, jadi untuk dalam peringkat-peringkat tersebut, okay, dalam proses tersebut kita ada peringkat yang lebih detail. Okay, so kita tengok peringkat-peringkat dalam menganalisis data kualitatif. Okay, dia kata proses menganalisis data dilakukan apabila telah selesai peringkat pengukuran data dilakukan. Nah, yang ni proses yang bila dah settle semualah. Tetapi macam tadi saya cakap, kita boleh jalankan analisis data boleh dilakukan sekali dengan proses proses pungutan data. Jadi masalah lah. Okay, yang ni proses ni yang proses yang hujung lah untuk kita nak tengok secara keseluruhan. Okay, so awalnya bagaimanapun, so kalau tengok ayat yang pertama tu dikata selesai peringkat pengutipan data dilakukan tu, maksudnya kita collect data dan kita buat analisis. Kita collect data, kita buat analisis, so tak ada masalah. So bukan tu perlu tunggu kepada habis semua baru kita boleh lakukan. So selesai satu bahagian boleh buat analisis, selesai satu boleh buat, tak ada masalah. Okay, dan peringkat dalam proses analisis data kualitatif melibatkan proses transkripsi, organisasi data, pelaziman, coding, pemberian tema, validity dan reliability dan juga proses pelaporan. Okay, so langkah pertama adalah berkaitan dengan transkripsi. Okay, transcription, proses menyalin, okay, adalah langkah pertama dalam proses kita nak analisis data. So segala data yang awak dapat, okay, perlu disalin semula, perlu ditranscribe, okay, untuk proses yang seterusnya. Okay, misalnya menyalin data-data dalam bentuk rakaman audio yang mengandungi temu bual penyelidik dan responden, perbincangan, kumpulan fokus, rakaman video ataupun catatan kerja lapangan. So semua benda tersebut perlu disalin dalam bentuk penulisan. Okay, dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan apa jua yang didengar dan diperhatikan. Okay, so patut balik awak kata tadi kena saring data. Okay, so balik betul transkripsi tu yang mula-mula sekali. So awak perlu salin, kemudian daripada salin tu lah perlu saringkan, apa yang tak perlu baru buang. So kena transcribe dahulu. Sebab dia kata dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan apa yang didengar atau apa yang diperhatikan. Proses yang memerlukan perhatian, masa dan kesabaran seseorang penyelidik. Okay, namun demikian proses ini dapat memberi peluang kepada penyelidik menyelami setiap data yang diperoleh. Proses yang memerlukan perhatian, masa dan kesabaran. Ini ada kaitannya dengan awak buat verbatim tu kan. So dalam sesi kaunseling ke awak tak pernah buat lagi? Dah pernah kan? Okay, so dengarlah buat sesi, kemudian perlu transcribe kan. Okay, kemudian kan dia minta awak untuk cari kat mana proses, kat mana teori, semua tu. So nanti itu proses coding. So sama je dengan awak punya counselling tu. Transcribe, kemudian kita proses data. Okay, so memang akan perlukan perhatian yang sangat mendalam. Okay, perlukan kepada masa yang sangatlah panjang dan juga perlukan kepada kesabaran.
Okay, sebab patah balik kepada poin yang kedua tadi, yang ketiga, dilakukan secara menyeluruh tanpa meninggalkan apa jua yang didengar dan diperhatikan. Secara keseluruhan. Okay, so kita tengok dulu dalam transkripsi ni, saya sentuh sikit berkenaan dengan transkripsi. Alang-alang kita dah sentuh transkripsi. Okay, so kita ada transcription methods di sini. Okay, so bila sebut tentang transcription, dia adalah proses of turning audio sound and video, masuk bahasa Inggeris pula. So dua bahasa biasalah kan. Okay, turning video, sound and video recordings into written text prior to the further analysis of the material. Kita proses mengubah bunyi-bunyian dan juga video, rakaman video tadi ke dalam bentuk bertulis sebelum analisis seterusnya boleh dilakukan. Okay, so dalam qualitative research, especially in qualitative psychology, okay, ada dua transcription method yang sangat common digunakan. Yang pertama kita panggil sebagai orthographic atau secretarial atau plain script transcription, dan yang kedua adalah Jefferson transcription. Orthographic atau secretarial ni dia memfokuskan kepada perkataan yang diucapkan, okay, bukan bagaimana ia diucapkan. Dia kata most types of qualitative research use, okay, apa yang dicakapkan dan bukan bagaimana ia dicakapkan, diceritakan. Okay, contoh dia kata, saya berasa saya sekarang ni tengah marah yang amat sangat. Kenapa dia jadi macam ni? So, dalam kajian, dalam ortografi, kita hanya tulis saya sangat marah, kenapa dia buat macam ni? Kita tulis apa yang diceritakan. Okay, itu dalam ortografi. Tapi bila masuk kepada Jefferson transcription, okay, dia kata uses common keyboard symbols to provide additional information over and above what is available in secretarial transcription. Kalau yang tadi, awak just tulis, saya berasa sangat marah. Lepas tu, kenapa dia buat saya macam ni? Tapi dalam Jefferson transcription, okay, saya berasa sangat marah. Okay, penekanan diberikan kepada marah, awak kena letak simbol yang menunjukkan penekanan di situ. Okay, kenapa dia buat saya macam ni? Dia kata macam ni tu suara dia tinggi. Dia sebut macam ni suara dia tinggi, so awak kena bagi simbol yang menunjukkan kepada, ada additional symbol yang menunjuk kepada memang macam ni tu ditekankan. Okay, so kalau dia pause lama berhenti, awak kena letak dot. Itu menunjukkan dia dah berhenti untuk beberapa period. Okay, so jadi Jefferson tu dia lebih kepada how the words are said. Bukan hanya semata-mata kepada apa yang diucapkan, tetapi bagaimana ia diucapkan juga diambil kira dalam Jefferson transcription. Dan biasanya Jefferson transcription ni kebanyakan digunakan dalam analisis perbualan. Okay, and in the type of social constructionist discourse analysis. Sebab analisis perbualan ni biasanya kita berbual kan, kita conversation kita, so kita perlukan kepada bagaimana sesuatu proses tu berjalan. So sebab tu kalau ortografi ni kita hanya catat sajalah semata-mata, tulis je apa yang dia kata. Tetapi dalam Jefferson kita lebih menerangkan bagaimana sesuatu perkataan itu disebut. Okay, so harap jelas antara ortografik dengan Jefferson. Dan ya. Kiranya yang macam Jefferson tu non-verbal dia pun kena tengok juga kan, gitu kan? Macam itulah. Macam mana dia kata, macam saya cakap tadi, kalau dia marah kan, kalau suara dia tinggi, kita ada simbol dia tertentu. Okay, so kalau suara mendatar ke, kalau diucapkan dalam keadaan macam ni, adalah tu ada simbol-simbol tertentu. So kalau saya rasa boleh tengok detail dalam mungkin boleh cuba Google ataupun boleh rujuk kepada buku kualitatif. Okay, nanti dia akan bagi contoh
simbol-simbol Jefferson punya transcription. Okay, is a transcript necessary? Okay, not all forms of qualitative research necessitate the use of transcripts. Okay, in just what ways do transcription differ in terms of spoken words being written down? Okay, so macam mana transcription ni berbeza dengan perkataan yang diucapkan? Okay, bila ditulis. Okay, dia kata proxemic communication, the use of physical space between persons in a conversation. Okay, kinetic communication, the range of body movement and postures which may reveal more than the spoken word does. Sebab tu dia kata transcription ni berbeza lah. Okay, so biasanya kan bila kita transcribe suatu benda, kita akan tulis semua benda yang berlaku tu. Okay, paralinguistic communication, this includes the changes in volume, pitch and other characteristic of the voice. Kan ada tinggi rendah, sederhana, marah ke macam tadi. Okay, dan chronemic communication, the variations in the pace of speech and the silences which are introduced into speech. Okay, benda yang silent tadi pun kena ambil kira. So sebab tu dia kata transkrip ni perlu, tetapi tidak semua qualitative research perlukan kepada penggunaan transkrip. Tetapi memang kalau kita tengok sebenarnya memang kena transcribe lah supaya kita dapat semua apa yang kita nak tu. Do I need to translate any part of a particular recording, and if so, how much? Okay, how will the contents of the recording be presented? Okay, where there are many speakers, will the researcher try to indicate to which individuals a speaker is mainly addressing, where the talk does not include this, indicate this. Okay, so ni persoalan-persoalan yang perlu ada lah. Kena translate any part. Biasanya kalau kita buat transcription ni, kita just follow apa yang dia ceritakan je lah. So nanti mungkin kita boleh note. Okay, should non-verbal vocalization be included? For example, tu. So coughs, intakes and outtakes of breath, laughs and so forth. So what should be done about pauses and silences? Okay, so ini adalah antara isu yang biasanya kita akan tengok bila kita buat transcription. Okay, transcripts may be anywhere on the dimension between these two extremes. Okay, naturalism describes transcript in which very nuance is captured if possible. Okay, details is important in this transcript. Okay, so dia ada dua dimension. Okay, two extreme, satu naturalism dan yang kedua adalah denaturalism. Describes transcript where, for example, grammar is corrected and noises such as stuttering, pausing and accents are eliminated. That is, idiosyncratic elements are not included. Yang naturalism tu pada satu end yang mana awak capture everything about the transcription. Yang kedua tu denaturalism yang mana awak betulkan dia punya grammar. So itu denaturalism. So transcription akan berlaku di antara dua ekstrem tu lah. Okay, so ni denaturalized transcription, when the transcription is made to be like written language and might include commas, paragraphing, and for example biasanya kita gunakan dalam grounded theory. Okay, naturalized transcription gives as much detail as possible, such as pauses, stuttering, etc. Okay, typical of conversation analysis. Denaturalized ni kita tulis saja. Okay, tulis, koma, paragraf itu termasuklah. Okay, dan biasanya kita transcribe, kita tulis je apa yang diceritakan. Dalam naturalized ni, kita masukkan semua elemen. So boleh katakan yang denaturalized ni lebih kepada nampak macam ortografi, dan denaturalized tu adalah Jefferson. Okay, so denaturalized transcript ni banyak kita fokus lah untuk perbincangan kita ni. Okay, sebab kebanyakan kita akan menggunakan thematic analysis. Kalau kita guna grounded theory atau
critical discourse analysis. So kita menggunakan denaturalized transcript. Naturalistic transcript tu adalah untuk conversation analysis. Okay, so ini adalah steps in transcription. Okay, step yang pertama, tuning into the recorded interaction. Transcript is a focused activity rather than a completely routine process. Okay, for this reason, you need to listen to a number of times to the recorded interaction that you are to transcribe. So, kena dengar berulang kali. Okay, by listening to the recording repeatedly, you should be able to reach the following decisions. Am I going to transcribe all the recording? If not, what aspects of the recording am I going to transcribe? In this case, you need to have a means of identifying the parts of the recordings you will transcribe. Okay, so that's why dia nak, bila proses transcription, okay, awak perlu dengar berulang kali supaya awak dapat identify yang mana perlu ditranscribe ataupun yang mana tidak perlu. So bergantung. Tetapi secara asasnya kita akan transcribe semualah. Okay, rough transcription. Okay, bila dah dengar berulang kali, kita akan buat rough transcription yang mana the names of the speakers for each turn in the conversation or interaction. So kita kena letak nama orang yang bercakap tu lah. Okay, all those words spoken, usually attempting to use the word sounds as spoken by the speaker rather than how they would appear in the standard English. For example, samek, okay, for something, or year for you or your. Okay, so dikata all the words spoken usually attempt to use the word sounds as spoken by the speaker rather than how they would appear in a standard language. Okay, so tulis je apa yang ditulis tu dulu. Okay, then any non-transcribable features such as when the speaker coughs and clear their throat. Okay, this will be put in double brackets. Okay, kalau dia macam tu, double bracket kan, clear throat. Remember that capitals are not used in Jefferson transcription other than for proper names, such names which will start with a capital letter. Okay, capitals are used in the system to indicate things spoken distinctly, loudly. So dalam Jefferson, okay, kita tak gunakan huruf besar. Okay, tetapi memang nama khas akan kita guna huruf besar lah. Sebab dalam Jefferson, huruf besar tu, capital letter, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang diucapkan dengan sangat kuat. Okay, penekanan tu awak tulis huruf besar situ. Contoh, points where there are any pauses, you will probably find it easier to mark this with brackets and closing X. Okay, XX. Dalam bracket letak XX as an indication that the fine timing should be entered in the next phase. So maksudnya XX tu menunjukkan kepada pause. Ni rough transcription lah. Okay, so transcribe dulu secara rough. Kemudian baru pergi kepada transcription yang ni lah. So step ketiga, kalau kita pakai Jefferson, adding Jefferson symbols and transcribing sequencing accurately. Okay, so ni ada 3 steps yang telah diringkaskan dalam transcription. Okay, mula-mula kena tune recorded interaction. Okay, listen several times. Okay, kemudian awak akan decide lah sama ada material tu perlu kepada transcription ataupun tidak. Okay, kalau tak, decide part mana yang perlu transcribe, mana yang tidak perlu. Okay, rough transcription, names of speaker for each segment, the word said written as pronounced typically. So macam tadi lah, dia tulis saja seperti yang dia sebut tadi, macam something tu samat tadi, samat ke apa samat ke, tulis je. Okay, put any non-transcribable features in bracket. So rough transcription ni kita rough dululah, transcribe secara kasar sebelum kita perhalusi. Okay, kemudian kalau kita pergi pada Jefferson, masukkan simbol-simbol Jefferson.
selepas kita buat draft transcription. Okay, so itu transcription. So ini when to use Jefferson transcription. Okay, untuk conversation analysis, memang kita dalam conversation analysis memang kita akan gunakan Jefferson. Kemungkinan untuk kita gunakan Jefferson transcription dalam discourse analysis. Okay, dan memang tak perlu pun untuk Jefferson transcription, no advantage in using Jefferson transcription. Jadi kita akan guna orthographic atau secretary transcription tadi, okay, untuk narrative analysis, interpretative phenomenological analysis (IPA), thematic analysis, grounded theory, phenomenology, semua itu adalah menggunakan orthographic. So tidak berkeperluan untuk kita gunakan Jefferson transcription. Okay, so itu berkaitan dengan transcription. Okay, so ni adalah kelebihan dan kekurangan kita gunakan Jefferson transcription. So ni awak boleh baca balik lah nanti advantages untuk gunakan Jefferson system dan problems dengan Jefferson system. So saya tak tekankan sangat sebab kita punya perbincangan seterusnya nanti bila melibatkan kepada data analisis, kebanyakannya pergi kepada orthographic punya transcription. Dan biasanya kita tak cakap pun kita gunakan orthographic ke apa, kita juga cakap kita transcribe kita punya data saja. Tetapi hakikatnya di sebalik transcription tu rupanya ada dua jenis yang commonly used dalam psikologi ni. Okay, satu Jefferson, satu lagi orthographic ataupun secretarial. Dan commonly kita akan gunakan kepada orthographic ataupun secretarial, yang mana dia kita transcribe word by word. Okay, tanpa itu apa yang diceritakan dan bukan bagaimana ia diceritakan. Saya harap awak dapat bezakanlah. Mencakap sebut tentang transcription, okay, saya ada maklumat lebih berkenaan dengan transcription, yang mana rupanya ada dua bentuk. Satu, apa yang diceritakan, dan kedua, apa yang diceritakan dan juga bagaimana ia diceritakan. Orthographic dan juga Jefferson. Okay, ada apa-apa soalan? Itu transcription. Masuk balik pada yang tadi. Sebab saya takut tertinggal, saya bagi tahu terus tentang transkripsi tadi. Doktor nak tanya? Ya, sila. Jadi kalau dapatan kajian kita tu, kita kena buat ortografik lah, bukan Jefferson Ortografik. Okay, terima kasih. Okay. Okay, so proses transkripsi. Okay, dah transcribe semua. Masa untuk kita, langkah yang kedua, kita organize the data. Okay, organisasi data. Okay, setelah proses transkripsi selesai, adalah perlu untuk menyusun data mengikut bahagian yang senang untuk digunakan semula. Okay, nombor mungkin akan diberi pada setiap temu bual atau kod, atau membahagikan nota-nota lapangan kepada bahagian-bahagian tertentu mengikut tarikh data dipungut atau mengikut konteks ataupun menyimpan data mengikut bahagian masing-masing dalam folder. So, lepas awak dah transcribe, so awak boleh organize data awak. Ini bahagian ni nampaknya banyak. Ini bahagian ni diceritakan berkaitan dengan ini. Yang ni, sini bahagian ini. Sebelum awak pergi kepada proses nak kod nanti, so organisekan dulu mengikut bahagian-bahagian, susun mengikut bahagian yang senang untuk awak gunakan nanti. So ini interview yang berkaitan dengan faktor. Ini jawapan yang berkaitan dengan faktor-faktor ni bila awak transcribe. Okay, ini bahagian yang berkaitan dengan cabaran dia. So organize, okay, mungkin boleh bagi penomboran. Okay, ini interview pertama, dia cerita tentang apa. Nanti interview yang kedua, penomborkan. Okay, itu bergantung pada awak lah. Okay, cara yang paling senang bagaimana awak nak dapatkan balik dan gunakan balik untuk langkah yang seterusnya. Itu organisasi data. Okay, kemudian yang ketiga, okay, bila kita dah organize data, kita perlu lakukan proses pelaziman. Kita biasakan diri dengan data. Okay, setelah lambakan data disusun mengikut bahagian tertentu, maka tibalah masanya untuk membiasakan diri dengan data-data yang diperoleh. Macam ayat apa pula kan. Maka tibalah masanya untuk membiasakan diri dengan data. Okay, so kena biasakan diri. Proses pelaziman adalah dengan mendengar kandungan temu bual dalam pita rakaman,
membuat tontonan semula bahan berbentuk video, membaca atau membaca semula data-data, membuat memo dan membuat ringkasan sebelum proses analisis secara formal bermula. Okey, so perlu biasakan diri dengan data. Ia adalah peringkat yang penting terutamanya jika pengumpulan data proses transkripsi bukan dilakukan oleh penyelidik sendiri. So sangat penting. Okay, kita kena tahu tentang data kita tu macam mana, kita kena biasakan diri. Dan dia kata sangat penting sekiranya proses kita kumpul data dan buat transkripsi tu dengan bantuan orang lain dan bukan dilakukan oleh kita sendiri. So that's why kita kena baca. Dia kata baca, dengar dan fahami. Okay. Kemudian langkah keempat yang seterusnya adalah proses pengekodan ataupun coding. Okay. Langkah yang sangat penting dalam proses menganalisis data kualitatif itu dengan menggunakan sebarang package perisian komputer. Okay. Pengekodan boleh dijalankan secara manual ataupun juga boleh dijalankan melalui proses menggunakan perisian komputer. Okay, yang mana coding melibatkan proses kita mengenal pasti petikan-petikan di dalam teks dan menyimpan rujukan kepada petikan teks berkenaan dalam item database yang dipanggil sebagai node. Okay, ni kalau kita menggunakan perisian lah. Okay, node boleh mengandungi pelbagai rujukan dan boleh mengekod petikan-petikan daripada sebarang dokumen yang telah disediakan. Okay, coding mempunyai dua fungsi utama iaitu melambangkan satu petikan teks yang mengandungi maklumat khusus dan tujuan membenarkan retrieval. Okay? Dan coding juga dibuat semata-mata untuk melambangkan fakta yang wujud dalam satu maklumat menerusi data-data mentah. So dia adalah lambang kepada satu petikan teks. Okay, kod. Kenapa kita bagi kod? Sebab itu melambangkan kepada petikan tersebut. Okay, contoh tengok, dalam teks coding ni, katalah ni kita dah transcribe. Langkah yang sangat penting dalam proses menganalisis data kuantiti menggunakan sebarang package komputer. Okay, awak pun transcribe ni yang awak punya transcription contoh. Sampai ke data mentah ayat akhir tu. Okay, so dia kata coding ni adalah fungsi dia adalah lambang kepada satu petikan teks. Okay, langkah yang sangat penting dalam proses menganalisis data kuantiti dan menggunakan sebarang package aplikasi komputer. Apa dia punya lambang kat situ? Apa dia punya orang kata dia punya label, label untuk that particular petikan tu. Langkah yang sangat penting dalam proses menganalisis data kuantiti dengan menggunakan sebarang package perisian komputer. Ni lambang dia kat sini, maksud ayat ni adalah berkaitan dengan contoh perisian komputer. Okey, awak pun tulis situ, perisian komputer. Okay, satu kod. Lepas tu coding melibatkan proses mengenal pasti petikan-petikan dalam teks yang dan menyimpan. Okay, situ akan ada kod lagi. Dan seterusnya kod dan seterusnya. Sebab tu dia kata dia adalah lambang kepada satu petikan teks yang mengandungi maklumat khusus, okay, untuk tujuan membenarkan retrieval. So bila nanti awak nak retrieve balik benda tu, awak ambil kod tu saja, so dia akan keluarlah apa yang menunjukkan kepada that particular kod. Apa yang dimaksudkan dengan ayat tu? Kod ni apa? Okay, so bila kita sebut tentang kod ni, kod, kita sebut kod kadang-kadang kita gunakan nombor, tapi dalam kajian kualitatif ni, dalam proses pengkodan kita menggunakan perkataan ataupun frasa yang menunjukkan kepada teks ataupun kata-kata tersebut. Itu pengakuan. Okay, yang kelima adalah tema. Okay. So selepas jalankan coding dan coding, kemudian akan keluarkan tema. Tema akan timbul hasil daripada sorutan kajian lepas. Okay. Semakin banyak sorutan kajian lepas dibaca, makin banyaklah tema yang terhasil. Okay. Tema juga akan timbul daripada ciri-ciri fenomena yang dikaji. Selain daripada itu, tema adalah daripada definisi yang telah dipersetujui oleh profesional ataupun daripada nilai-nilai penyelidik, orientasi teoretikal dan pengalaman personal dengan perkara yang dikaji. So daripada kod-kod tersebut, kalau patah balik kepada yang kita bincangkan tadi, kita ada selective, kita ada open coding, kita ada selective coding, Asian coding dan kita ada selective coding. Okay, so tema tu akan muncul selepas bila kita jalankan coding-coding tersebut, akan keluarlah tema yang menunjukkan kepada apa yang kita
nak tengok tu. Okay, so daripada open coding mula-mula tu membawa kepada kategori. Daripada kategori tu membawa kepada selective coding yang menunjukkan kepada tema apa yang kita nak. Contoh daripada kategori tadi kita ada beberapa faktor, kemudian faktor tu dikategorikan ke dalam faktor yang lebih spesifik, kemudian kita spesifikkan lagi yang dipanggil sebagai tema. Tema itulah yang akan keluar. Contoh faktor perceraian. Apa? Faktor tu adalah tema dia tu lah. Tema yang membawa kepada perceraian. Okay. Faktor keuangan. Tema, so maksudnya tema keuangan. Tema apa lagi? Okay, so tu tema. Okay, so kalau awak tengok ke dalam kajian kualitatif, saya percaya yang awak dah go through artikel yang saya minta awak cari tu. Okay, cuba tengok apakah tema-tema yang dinyatakan dalam dapatan kajian dia. So apa yang keluar tu itu adalah tema lah yang baca dalam perbincangan dalam data analisis dia tu. Okey, kemudian demonstrasi kebolehpercayaan dan kesahan. Okey, kesahan atau validity dan kebolehpercayaan reliability instrumen amat penting. Okey, so ni kalau kita menggunakan instrumen memang sangat penting lah. So dalam kesahan untuk kajian kualitatif, okay, biasanya kita menggunakan triangulasi data. Okay, dalam penyidikan kualitatif, ia bertujuan untuk menjamin kebolehpercayaan dan kesahan penemuan penyelidik. Triangulation facilitates validation data through cross verification from more than two sources. So kita triangulate berdasarkan kepada cross check, cross verification. Okay, daripada lebih daripada 2 sumber data kita lah. Options triangulation include, okay, so biasanya triangulasi termasuklah multiple data collection methods, multiple data sources, multiple investigators or multiple theories. So dalam proses kita nak triangulate ni, kita triangulatekan menggunakan metod-metod tersebut lah. Sama ada kita buat multiple data collection ataupun kita menggunakan multiple data sources, sumber data yang pelbagai, multiple investigators, orang yang penyelidik yang pelbagai dan juga pelbagai teori. So itu untuk kita proses triangulasi. Okay, secara asasnya ada 4 basic triangulation process. Okay, 4 jenis triangulasi. Yang pertama adalah data triangulation. Involve time, space and person. Okay, kita interview pada masa ni dan mungkin sebab tu dia kata space ataupun person, mungkin orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni pula. So itu kita boleh kita bagi sebagai data triangulation, kita triangulatekan. Okay, yang kedua adalah investigator triangulation, involve multiple researchers in an investigation. Okay, so kita on the same issues kita menggunakan researcher yang lebih daripada seorang lah. So orang ni interview ni, orang ni interview ni. So nanti kita triangulatekan. Theory triangulation involve using more than one theoretical scheme in the interpretation of the phenomenon. Okay, so kita menggunakan pelbagai teori untuk kita interpret kita punya sesuatu fenomena tersebut. Okay, tidak terhad kepada only one theory. So kita menggunakan teori yang pelbagai untuk kita triangulatekan. Okay, dan yang keempat adalah methodological triangulation, involve using more than one method to gather data such as interviews, observations, questionnaires and documents. Okay, so instead of awak menggunakan satu saja method of data collection, okay, seperti kalau kita interview contoh, okay, mungkin untuk proses triangulation ni awak boleh juga gabungkan dengan proses observation. So itu untuk menjamin kita punya kesahan data. Sebab kita boleh dapatkan data daripada interview dan pada masa sama kita boleh dapatkan melalui questionnaire sebagai contoh, ataupun menggunakan dokumen-dokumen sokongan lain ataupun pemerhatian. So kita tidak hanya menggunakan semata-mata temu bual. Okay, itu cara untuk kita nak pastikan kesahan kita punya dapatan. Okay, kita punya kesahan kajian kita. Okay, so kena guna benda yang pelbagai supaya kita dapat satu jawapan yang lebih sahih. Okay, dan yang ketujuh, of course, laporan.
peringkat penyempurnaan kajian. Pada bahagian ini penyidik hendaklah mentafsir, mengulas dan menyebarkan dapatan kajian berdasarkan kepada data-data yang diperoleh. So ini awak perlu buat laporan lah berdasarkan kepada apa yang awak dapat. Okay, so jadi instead of ada apa-apa soalan ke setakat ni? Okay, so dalam proses kita menganalisis data, dalam cara yang lebih berteknologi sikit ni, kita boleh menggunakan perisian dalam mengurus dan analisis data kualitatif. So kita ni adalah antara perisian yang digunakan dengan meluas lah, okay, untuk kajian kualitatif yang dipanggil sebagai in vivo. Okay, so ada boleh go through lah di sini, okay, tentang penggunaan in vivo. Secara jujurnya, saya bagi tahu saya pun tak pernah guna in vivo ni. So lebih selesa menggunakan bagi kita yang tak tahu ni, saya rasa manual lagi selesa lah untuk digunakan. Tapi mungkin kalau kita dah tahu cara untuk menggunakan in vivo ni, saya rasa ini lagi mudah lah. So semua dijalankan melalui proses menggunakan komputer. So boleh tengoklah dia punya apa ni, paparan-paparan yang diberikan dalam slide tu. Okay, so at the end ni corak interaksi yang diperoleh daripada hasil proses coding. Okay, so banyak tu ada dokumen. Kalau tengok pada bahagian gambar ni, okay, pada bahagian bawah ni, daripada dokumen ni keluar ke sini, so dia dah boleh identify terus dia masuk kepada coding yang mana, kepada kepada kategori mana, kepada kod mana, kod kepada kategori dan kepada tema. Ni bawah ni kategori kod, kemudian kod ni dimasuk ke bawah kategori, di bawah satu tema. Okey. So jadi ini adalah kesimpulan secara keseluruhannya lah. Okey, so kita start kumpul data, kemudian daripada data yang dikumpulkan kita jalankan transkripsi. Okey, dan setelah kita transcribe, kita perlu organize kita punya data. Okey, bila dah organize, perlu berlaku proses pelaziman. Okey, kemudian proses asing dan tapis data. Okey, so dalam proses ni dia akan patah balik lah pada kita nak organize, nak transcribe tadi tu. Okey, kemudian bila kita dah hasilkan data kita, boleh dapatkan corak dan urutan tema. Okey, kemudian buat proses triangulasi, kemudian kita akan tulis laporan. Ini secara keseluruhan dalam proses kita menganalisis data kualitatif. Okey, terima kasih. Okey, so itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada kelas yang akan datang. Okey, so itu saja untuk hari ini. Nota saya dah bekalkan. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, so terus kalau tak ada apa-apa soalan kan. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita midterm awak ada soalan kat situ. Midterm 20 soalan. Okay, MCQ, soalan MCQ 20 soalan. Doktor kehadiran kelas ada? Kehadiran nanti saya ni lah, saya tanda je. Okey, baik doktor. Terima kasih. Lupa nak off record. Okay, so itu saja untuk hari ini. Thank you for your attention. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.